saya lihat akhir-akhir ini DAP sangat celupar pandangan-pandangan mereka dan naratif yang dibawa pun bercanggah. Contoh saya nak bawa, Lim Kip Siang sangat gairah bercakap tentang sudah sampai masanya negara kita Malaysia ini meletakkan Perdana Menteri bukan dari kalangan orang Islam. Bagi saya ini bercanggah sebab kena faham apa tafsiran tuntutan Islam sebagai agama persekutuan. Dan banyak lagi Malaysia yang dinyanyikan naratif DAP, satu gagasan, satu perjuangan naratif yang bertentangan dengan tafsiran yang dikehendaki oleh Islam sebagai agama persekutuan. Apabila berlaga sahaja tak selari dengan Islam sebagai agama persekutuan, bermakna naratif itu, agenda itu bertentangan dengan perlembagaan. Dan baru-baru ini pemimpin DAP tanpa segan silu bercakap tentang perlunya pakar-pakar undang-undang non-Muslim untuk dibawa ke meja memberikan pandangan mereka untuk merangka undang-undang syariah. Mereka tak faham sebenarnya. Dari percakap itu saya yakin bahawa pemimpin DAP tidak faham tafsiran jelmaan bahawa apa yang dikehendaki oleh rakyat kita, oleh pemimpin politik, apa pemimpin politik tentang kehendak tafsiran Islam sebagai agama persekutuan. Sebelum ini bercakap tentang Susan Jawi, mereka menentangnya Susan Jawi. Jadi banyak perkara sehingga ada mengatakan bahawanya sekolah agama ini akan menjadi melahirkan Taliban. Ini semua kata-kata menggambarkan bahawa pemimpin DAP tidak faham tentang maksud tafsiran kehendak yang perlu diterjemahkan oleh Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan. Betul saya mengatakan bahawasanya sudah sampai masanya DAP untuk menggubal perlembagaan parti DAP itu sendiri. Sekiranya DAP ingin berpentas politik di negara kita, kalau DAP sama macam PAP, lebih baik dia berpentas di politik negara Singapura. Jadi untuk mengubal perlembagaan parti DAP itu agar ianya menghormati tafsiran, menghormati kehendak yang sepatutnya, DAP mesti mempelawa agamawan, para ustaz-ustaz, pakar-pakar agama Islam masuk di dalam membincangkan bagaimana untuk menggubal, melahirkan perlembagaan DAP itu selari dengan kehendak tafsiran-tafsiran makna-makna yang dikehendaki oleh Islam sebagai agama persekutuan. Ini penting. Sudah sampai masanya. DAP mesti, mahu tak mahu, kalau DAP ingin berpentas politik di negara kita Malaysia ini, dia mesti membawa agamawan, pakar-pakar agama Islam untuk masuk, menyusun, meletakkan, menggariskan perlembagaan DAP itu supaya DAP dia akan berwajah yang selari dengan kehendak perlembagaan itu sendiri. Kalau DAP tidak mahu untuk membawa agamawan, pakar-pakar Islam yang faham tentang Islam ini duduk semeja merangka perlembagaan parti mereka, bagi saya DAP merupakan parti yang degil, parti yang tidak mahu menghormati perlembagaan. Dan bagi saya parti ini perlu ditolak oleh semua rakyat Malaysia. Tak kiralah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, apa bangsa pun mesti menolak parti DAP sebab dia parti yang tidak boleh selari untuk berpolitik, berpentas politik di negara kita kerana tidak meraihkan tafsiran-tafsiran perlembagaan kita, terutamanya Islam sebagai agama persekutuan. Kalau berdegil juga, tidak mahu juga dia membawa agamawan, pakar-pakar Islam duduk merangka mengubah perlembagaan parti DAP, bagi saya sudah sampai masanya DAP itu perlu diharamkan. Saya ulang balik, DAP perlu diharamkan untuk berpentas di pentas politik negara kita ini sebab parti yang tidak boleh menghormati perlembagaan, parti yang tidak ada unsur-unsur tafsiran-tafsiran Islam sebagai agama persekutuan di negara kita ini. Ini pandangan berjasa yang sangat bagi saya sesuai untuk difikirkan dan diterima pakai oleh parti DAP jika parti DAP ingin berpentas di pentas politik negara kita Malaysia yang mengangkat menjunjung Islam sebagai agama persekutuan.